Panglima, apa kabaran yang kau bawa? Tuanku, duka cita Padik membawa kabar yang buruk. Gurda telah membunuh sekalian hamba rakyat serta Panglima sekalian. Juga Panglima Labah. Ampun tuanku. Kerana Gurda habis kampung halamanku dan hamba rakyat, aku sebagai seorang raja yang memerintah negeri, dan aku bertanggung jawab di atas keselamatan hamba rakyatku. Aku akan mengangkat senjata melawan kepada Gurda itu. Pati sedia mengiring tuanku. Pati sanggup berkorban tuanku. Pati sanggup berjuang tuanku. Pati sedia menurut tuanku. Pati taat setia tuanku. Pati taat setia tuanku. Seniman Pak Yem. Ramai seniman dan seniwati filem hitam putih berasal dari pementasan bangsawan. Antara ahli bangsawan yang terkenal ketika dahulu seperti Sharif Medan, Ahmad Nisfu, Udo Omar, Ahmad Sabri dan Yem. Pak Yem atau nama sebenarnya Ibrahim bin Jaafar dilahirkan pada tahun 1904 di Sumatera. Bapaknya berasal dari Siak, Sumatera, manakala datuknya pula berasal dari Jawa. Pak Yem mula melibatkan diri dalam dunia bangsawan sejak berusia 10 tahun lagi dengan bangsawan Indra Permata yang mengelilingi Indonesia. Beliau mempunyai banyak pengalaman berlakon dengan sandiwara filem sebelum dan sesudah perang. Selain dari berlakon, Pak Yem juga boleh menyanyi dengan baik. Beliau juga memiliki kumpulan bangsawannya sendiri yang dikenali sebagai Bangsawan Grand Noran Opera. Pak Yem mula melibatkan diri dalam dunia perfilman itu sekitar tahun 1940-an dengan filem pertamanya Mutiara Keluaran Shaw Brothers. Setelah itu, beliau mula berlakon dalam beberapa buah filem lain di perusahaan itu seperti Bermadu, Hancur Hati, Terang Bukan di Malaya dan Mata Hantu. Kesemua filem-filem ini telah diterbitkan sebelum Perang Jepun. Apabila sahaja peperangan mula meletus, beliau telah berehat dari dunia filem dan kembali semula ke pentas bangsawan. Pak Yem kembali berlakon dalam filem Berdosa pada tahun 1951, keluaran Shaw Brothers. 2 tahun kemudiannya, beliau telah berhijrah ke syarikat perfilman Cathy Keris dan membintangi banyak filem-filem terkenal seperti Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Hang Jebat, Seri Mersing, Badang, Jalak Lenteng dan banyak lagi. Pak Yem bukan sahaja berbakat dalam bidang lakonan, malah beliau juga pandai menjahit. Dalam filem Raden Mas 1959, beliau telah ditugaskan untuk menjahit baju Melayu dahulu kala serta menyiapkan beberapa perkakas perang seperti tombak, lembing, keris dan parang. Selepas berlakon dalam filem terakhirnya, Mata Hati di Cathy Keris, Pak Yem telah berhijrah ke Malaysia dan mengikat kontrak dengan Studio Merdeka. Di sinilah beliau telah berlakon dalam beberapa buah filem arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee seperti Sabaruddin Tukang Kasut, Gadis Langkawi, Do Remi, Nasib Do Remi dan Anak Bapa. Apa benda jebol? Filem terakhir lakonannya adalah Gerimis 1968, lakonan bersama P. Ramlee, A.R. Tompel, Idris Hashim, Nora Nordin, Ruminah Sidek dan seorang pelakon India Nona Chandra Shamugam. Kamal, kau tak mau cekik? Tak payahlah, Pak. Anak kurang hajar. Nanti kalau aku pejam mata, baru engkau tahu langit tinggi rendah. Korang 3 orang. Kalau mau selamat kemudian hari,
ikut apa Bapak ni cakap, ya? Baik, Pak. Angkat. Sepanjang pelimbatannya dalam dunia filem, beliau telah berlakon lebih daripada 54 buah filem kesemuanya. Pak Yem pernah mendirikan rumah tangga sebanyak 2 kali. Kali pertama adalah dengan Mak Cina Penang dan yang kedua adalah dengan Seniwati Minah Muhammad atau terkenal dengan nama Minah Ketot. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi, begitulah juga dengan anak-anaknya yang mana 3 orang anaknya iaitu Bibi Yem, Nur Siah Yem dan Abu Bakar Yem turut terlibat dalam dunia filem. Malah cucu-cucunya juga turut mewarisi bakat seni keluarga ini iaitu Ebi Saiful, seorang penyanyi dan pelakon yang cukup terkenal di Malaysia. Eddie Nur Ali iaitu seorang penyanyi kanak-kanak sekitar era 1970-an dan Aidi Ali yang cukup terkenal dengan lakonannya dengan watak sate. Hello? Hello? Kau nama siapa? Sate. Sate? Sungguh lucu nama kau, ya? Ni, Perwira Kamil Putra Datuk Musa. Panjang namanya, kau tak boleh ingat. Boleh. Boleh? Betul? Betul. Cuba. Perwira Kamil Datuk Musa. Cerdik betul kan? Pak Yem telah meninggal dunia pada 9 Ogos 1968 di usia 64 tahun. Jenazahnya telah disemadikan di tanah perkuburan Jalan Ampang, KL. Semoga roh Allahyarham Ibrahim bin Jaafar ditempatkan bersama orang yang beriman. Al-Fatihah.